acara foot volley. Manakala kalau kita lihat tekong utama MBSAC ni pula, iaitu Dal, juga pemain yang turut sama beraksi untuk satu lagi kejohanan mewakili pasukan Kuala Lumpur yang masih segar dengan kemenangan baru-baru ini di GP Kebangsaan. Manakala apit kanannya pula Amirul, ini pemain yang dulunya beraksi untuk UiTM, adalah antara apit kanan yang sangat konsisten. Diapit pula oleh Hanif, iaitu pemain apit kiri yang kini beraksi di TKP dan melatih banyak adik-adik yang baru naik. Saya melihat ni membantu kematangan regu ini. Berbanding dengan MPSJ yang sememangnya regu ini kerap bersama-sama, jadi kita boleh katakan keserasian ini sudah terbentuk dengan cukup baik. Dek Mi pula apit kiri MPSJ ni juga adalah antara pemain yang semakin meningkat naik. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya perlawanan ini sangat seimbang dan kita dapat saksikan nanti pertembungan. Inilah kita kata final yang kita nantikan. Kita mengharapkan pemain-pemain yang disenaraikan, yang juga layak perlawanan akhir ini akan menampilkan perlawanan yang bertenaga. Itu yang kita harapkan. Inilah senarai pemain MBSAC. Muhammad Farid Abdul Aziz selaku tekong, Amirul Syafiq Syamsuddin apik kanan, manakala kapten dan juga apik kiri Azri Hanif Zainal. Ketiga-tiga pemain mempunyai kelebihan masing-masing, dan gandingan ini telah menghasilkan dan juga berjaya melepaskan serta melayakkan mereka berada di pentas akhir. Boleh katakan di setiap edisi KFC utusan, regu Amirul dan juga Farid memang akan layak ke setidak-tidaknya ke suku akhir. Cuma yang membezakan siapa apik kiri mereka lah. Cuma tahun lalu mereka kurang bernasib baik apabila tumpas kepada regu finalis UPM di peringkat suku akhir. Manakala sebelum ni bila kita ada kategori bawah 21, mereka pernah pun menjadi juara di edisi yang lalu. Jadi dengan pengalaman lalu serta kesungguhan mereka ternyata memberikan hasil. Jadi inilah satu lagi halangan yang memberikan peluang buat regu MBSAC untuk membawa pulang RM15,000 mungkin, tetapi halangan mereka harus diarungi ialah Yusairil Amir Yusof selaku tekong bagi regu MPSJ B ini, yang seperti mana anda nyatakan Musin bergandingan bersama dengan Safirul Nizam Achong, bekas killer serta apik kanan negara, yang sememangnya pengalaman beliau telah pun memberikan secara tidak langsung memberikan impak sangat besar buat regu ini, bersama dengan Nur Fahmi yang dapat kita saksikan pada ketika ini apik kiri muda. Tetapi gandingan ini agak baik juga. Mereka sering kali berlatih bersama di bawah majikan yang sama MPSJ. Lau, antara pemain muda yang pernah mewakili negeri Selangor juga. Saya percaya dengan pengalaman-pengalaman menyertai pelbagai kejohanan akan memberikan kematangan beliau, terutamanya dalam aksi perlawanan akhir ini. Menarik mengenai Lau ataupun Syaril ni, Lan, dia antara tekong tempatan yang pernah mengalahkan regu berkelab-kelab daripada Thailand ketika di satu kejohanan yang pernah berlangsung di Putrajaya, di mana ketika itu regu-regu kuat daripada Malaysia dihantar pulang oleh regu-regu Thailand. Tetapi secara tiba-tiba muncul satu nama ni, Yusairil ataupun kita panggil Lau ni, menundukkan regu. Dan Yusairil ni juga berbakat dalam baiklah, inilah tiga pemain yang akan diturunkan oleh MPSJB, iaitu Yusairil Amir Yusof tekong, Syafirul Nizam apik kanan dan juga apik kiri, Nur Fahmi Abdul Jalil yang memakai jersey nombor 2 selaku kapten juga bagi regu MPSJB. Seperti yang saya katakan tadi, dan Yusairil juga berbakat dalam acara double. Bermaksud penguasaan gelanggang yang beliau miliki sangat baik. Dia bukan hanya boleh melakukan servis yang bagus, tapi beliau juga boleh bertindak sebagai apik kiri dan apik kanan sekiranya perlu. Jadi di sinilah cabaran yang harus dipikul, terutamanya Yusairil dan juga Farid selaku tekong bagi kedua regu MPSJ maupun MBSA. Masing-masing ada kekuatan melalui servis. Apa yang kelainannya ialah Farid terutamanya Dal mempunyai servis yang menggunakan kaki kiri, antara kelebihan dan juga kelainan yang akan kita saksikan oleh regu MBSAC ini. Saya rasa antara faktor penentu juga dalam perlawanan ialah pertahanan antara kedua-dua regu. Yang mana saya lihat pertahanan pasukan MBSAC berada di tahap yang sangat baik. First ball, tackling yang dimiliki oleh kedua-dua pemain ini, iaitu Dal dan juga Hanif, sebenarnya cukup bagus dan sangat membantu mereka dalam perlawanan-perlawanan yang terdahulu. Jadi ternyata siapa yang banyak melakukan kesilapan
akan mungkin ditidakkan selaku juara, kerana dalam perlawanan akhir ini penentuan selaku juara RM15,000 tetapi naib juara jauh harganya, RM50,000. Jauh lah. RM10,000 beza ni. RM10,000 tu. Saya menjagakan taktik yang akan digunakan oleh MBSAC ialah akan banyak mensasarkan servis ke arah Dek Mi ataupun nama penuhnya ialah Muhammad Nur Fahmi, yang mana kalau melihat daripada pengalaman permainan ketiga-tiga regu MPSJ ni, Dek Mi ni agak baru di lapangan peringkat tinggi. Jadi saya rasa Dal akan banyak menggunakan servisnya ke arah sisi 7, tetapi bola-bola drop yang mungkin akan digunakan untuk merangkap Fahmi. Kerana itu juga antara sasaran favourite Dal, Farid, kerana menggunakan servis kaki kiri, sasaran 7 agak mudah sedikit. Juga Dal mempunyai servis slope, jadi kepelbagaian servis Farid ini akan memberikan kekuatan juga yang akan digunakan oleh regu MBSAC. Jadi masing-masing membuat salam pengenalan sebelum kedua-dua regu membuat perhitungan set yang pertama terlebih dahulu. Masing-masing inginkan kejuaraan, masing-masing inginkan kemenangan terlebih dahulu untuk set yang pertama. Menariknya lah dari segi regu MBSAC ni, Dal dan juga Amirul, dia bermula dengan mewakili pasukan universiti tempat mereka belajar dulu, UiTM, dan mereka pernah menang bagi kategori IPT. Dan kelangsungan daripada pelibatan mereka di KFC ini nampaknya diteruskan dan menarik minat MBSA untuk membawa mereka berkhidmat dan bermain mewakili pasukan MBSA. MBSA juga inilah kali pertama mereka menyertai KFC utusan, dan mana kita dapat lihat tahun ini mereka masuk dengan 3 regulan. Jadi mungkin nama pasukan berlainan setiap tahun, tetapi kebiasaannya pemain-pemain diwakili ialah pemain yang sememangnya berpengalaman. Jadi itulah antara yang menariknya juga dalam kejohanan KFC utusan ini, memberikan peluang kepada mana-mana pemain, mereka boleh memilih pasukan masing-masing, regu masing-masing, tak semestinya terikat dengan majikan. Selain Farid, Amirul Syafiq turut diperkuatkan Azri Hanif. Boleh juga saya katakan beliau antara pemain yang semakin baik. Pernah mewakili Kuala Lumpur juga wilayah persekutuan, tetapi kini ada kematangan ditampilkan oleh Hanif. Bijak membaca permainan adalah antara kelebihan Hanif, yang mana bila kita lihat dia berani menghadap libasan yang dibuat oleh apik kanan pihak lawan, dan ini sangat membantu menyebabkan pihak lawan teragak-agak untuk melakukan libasan. Baiklah, kepada anda yang baru bersiaran secara langsung bersama dengan kami, ini ialah perlawanan akhir kemuncak kategori terbuka untuk kejohanan sepak takraw KFC utusan 2016. Perlawanan akhir ini akan mempertemukan MPSJB dan juga MBSAC yang berjersey biru. Jadi MPSJB biru merah. Namun dalam set yang pertama akan dimulakan oleh Muhammad Farid Abdul Aziz Tekong MBSAC. 3 servis pertama akan dilakukan oleh Farid. Nampaknya modal RM120 satu regulan akan membawa mereka ke RM15,000 atau hanya RM5,000. Itulah yuran penyertaan. Jadi kita berikan tumpuan servis yang pertama oleh Farid. Amaran awal yang ditampilkan oleh Farid, bukan hanya dengan kelajuan servis itu, tapi kena jaring, memberikan kelebihan untuk menghadirkan mata yang pertama. Maknanya pada servis pertama lagi dia sudah pun memberikan tekanan kepada MPSJ. Mudah dinaikkan oleh Syairil. Baik, ini pasal di situ. Baik dari Syafirul Nizam. Kencang serta sasarannya. Gagal diagak oleh Amirul untuk melakukan hadangan. Begitu juga dengan umpanan Dek Mi atau Fahmi. Cukup baik dan juga sememangnya itu yang dinantikan oleh Syafirul Nizam untuk melakukan rejaman. Syafirul Nizam nampak tubuh badannya sedikit naik, Mohsin. Ya. Kandas. Sayang. Dari 3 servis Farid, 1 berjaya menghasilkan mata. Namun servis ketiga tadi kandas memberikan mata kedua buat MPSJB. Kali ini Yusairil pula akan melakukan 3 servis. Saya rasa dia akan mensasarkan ke kaki kanan Dal.
Oh, tidak. Oh. Kali ini servis yang nampak tidaklah begitu laju. Mungkin balingan dari Safirul Nizam tidak begitu baik, tetapi kebijaksanaan Yusairil untuk mengubah servis memberikan kejutan sedikit buat Amirul untuk melakukan first ball. Dia mungkin tidak menyangka bola itu pergi menuju ke arah kepalanya. Baik lamongan kali ini. Oh, kesasaran yang sama tetapi sedikit tersasar keluar. Laju servis dari Lau sebentar tadi, tapi sedikit mendata. Mainnya pernah beraksi untuk sukan Selangor dan juga Sukma. Baik kali ini. Hantaran daripada Dal Amirul. Oh. Jauh tersasar. Jaman pertama dari Amirul tidak tepat kontak bola ketika melakukan rejaman. Kerana itu pentinglah penyesuaian gelanggang sebelum pemain beraksi. Pentingnya warm up untuk membiasakan kita dengan keadaan sekeliling. Jadi ini merupakan lokasi baru buat mereka walaupun 3 hari sudah pun beraksi. Tetapi 3 hari pertama beraksi di Stadium Paroi. Namun hari ini mereka dibawa ke Quill City Mall untuk perlawanan akhir. Jadi satu lagi mata tambahan. Bola keluar saya rasa melalui di belakang tiang. Kemungkinan mata kepada MBSA bukannya MPSJ. Dan jelas bahawa mata diberikan kepada MBSA keluar di luar jaring ketika Safirul Nizam melakukan rejaman sebentar tadi. Hantarannya agak jauh daripada Fahmi. Baik, first ball kali ini. Agak terlepas. Masih dalam permainan. Oh, sayang. Peluang sudah pun ada, tetapi Safirul Nizam mensia-siakan kedudukan itu walaupun pada awalnya Lau ataupun Yusairil bijak untuk membaca gerak rejaman dari Amirul dengan mencukir naik. Namun rejaman yang terlalu mendata dari Safirul Nizam itu menyebabkan keluar memberikan mata. Kini kedudukan terikat 4 sama. Mungkin dia cuba melarikan bola itu daripada hadangan yang dilakukan oleh Farid Abdul Aziz. Tapi sayangnya itu tidak mengundang mata untuk pasukan MPSJ. Kedudukan terikat 4 sama. Baik kali ini. Masih dengan permainan agak jauh. Clearance yang tidak berjaya daripada Acong ataupun Safirul Nizam. Jadi setakat ini Fahmi bertindak baik dengan melakukan first ball, tetapi umpanannya agak liar sedikit yang diberikan kepada Safirul Nizam. Namun masih awal dan juga masih seimbang perlawanan di antara kedua-dua regu ini. Syairil ataupun Lau. Mudah dinaikkan oleh Farid Abdul Aziz. Hantaran oleh Hanif. Amirul. Mudah dimatikan di situ. Tandingan yang sudah sangat serasi ini memerlukan keajaiban untuk ditumpaskan. Inilah gerak perlahan rejaman Amirul. Beliau bijak untuk melarikan arah rejamannya dari hadangan Safirul Nizam. Namun buat Yusairil, beliau harus mengubah sedikit arah sasaran servisnya kerana ke arah tekong mudah diangkat. Adik daripada Hanif. Oh, sayang. Pada awalnya Hanif berjaya mengangkat first ball, tetapi sudah pun mendekati jaring dan sukar untuk melakukan umpanan. Jadi satu mata tambahan terus memberikan saingan regu MPSJB. Kita lihat servis ada kelajuan dari Yusairil dan juga bijak mengubah kedudukan servis yang kedua sebentar tadi. Adakah drop pula kali ini akan cuba dilakukan oleh Yusairil ataupun Lau setelah 2 kali servis laju? Seperti yang saya katakan lah, cubaan dia untuk drop. Sayangnya tidak cukup kuat tolakan bola itu ke arah jaring. Ideanya sudah baik, tetapi sayang ia kandas.
Di Lembah Kelang saya boleh katakan dua regu ini adalah dua regu yang sangat dominan kerana kebanyakan kejohanan-kejohanan tempatan yang bertaraf satu state memang sangat mudah dimenangi oleh kedua-dua regu ini. Cari Fahmi seperti yang saya katakan Lan. Kali ini kencang servis dari Farid. Beliau tidak berputus asa walaupun pada awalnya Fahmi berjaya untuk melakukan first ball, tetapi ternyata asakan demi asakan. Inilah antara semangat dan juga sikap yang harus ada bagi setiap tekong, kerana tidak perlu berputus asa untuk mencuba. Antara pemain yang pernah dibimbing oleh bekas pemain negara Dal ni iaitu Ahmad Izzat Zaki kalau kita lihat sekali lagi sebab itu adalah buah yang hampir sama seperti mana Sifu dia terlebih dahulu. Dan ternyata keyakinannya semakin baik Farid. Saya juga pernah berdepan dengan pemain ini. Kelajuan servisnya ada kekuatan, tetapi kepelbagaian apa yang ditampilkan kali ini ialah beliau semakin yakin. Tidak banyak kandas servis yang dilakukan oleh Farid. Kalau kita perhatikan, baru sekali saja setakat ini time out diminta oleh MPSJ, dibimbing oleh Cikgu Amri dan juga Rahim. Manakala MPSJ turun padang bos MPSJ sendiri iaitu Cik Ahmad Hassan yang juga seorang pemain sepak takraw yang sangat ternama. Ini libasan pertama yang sangat jauh perginya bola tu. Ialah pada aksi awalnya kita lihat Fahmi yang melakukan umpanan kepada Safirul Nizam tidak begitu baik. Ada beberapa kali umpanannya tidak tepat dan juga sukar buat Safirul Nizam untuk melakukan rejaman. Fahmi antara anak pemain-pemain Negeri Sembilan lah, yang sekian tahun menghasilkan banyak apik kiri yang bagus. Kalau kita lihat seolah-olah Negeri Sembilan ni penghilang kepada apik kiri yang bagus-bagus di negara kita. Contoh sekarang kita ada Dekma contohnya yang masih lagi berada dalam skuad. Dulu kita ada Khairul Nizam Majidin. Nampaknya Negeri Sembilan konsisten melahirkan apik kiri yang bagus. Jadi kedudukan terkini pada awal set yang pertama memihak kepada MBSAC pada kedudukan 9-5, yang jelas bahawa Farid Abdul Aziz, tekong utama MBSAC, memainkan peranan yang cukup baik setakat ini dengan berjaya menghasilkan banyak mata. Namun buat MPSJB mereka harus memperkemaskan lagi first ball, terutamanya apit kiri mereka, Nur Fahmi Abdul Jalil. Servis tangan MBSAC, sambungan daripada Hanif. Baik, kali ni dinaikkan. Walaupun masalah komunikasi mungkin. Itulah yang kita dapat saksikan. Safirul Nizam berjaya melakukan first ball, tetapi mungkin Yusaril mengharapkan Fahmi yang datang untuk melakukan umpanan, tetapi sebaliknya Fahmi juga mengharapkan Yusaril untuk melakukan umpanan kedua tadi. 5-10, 5 mata di belakang. Mampukah MPSJ mengejar? Sambungan daripada Acong. Baik kali ni, tapi dinaikkan oleh Amirul. Sedikit rendah bola itu, disempurnakan oleh Amirul, meskipun hantaran daripada Hanif agak rendah. Amirul bijak menggunakan peluang ini. Beliau cepat untuk bergerak melakukan rejaman walaupun umpanan tidaklah begitu tinggi. Kalau lambat sedikit pasti ia akan kandas. Servis yang kedua MPSJ. Baik kali ni. Dua dibantu oleh Amirul, tetapi ternyata umpanan Farid yang sedikit jauh. Sukar buat Amirul untuk melepaskan bola yang ketiga sebentar tadi. Jadi Yusairil memikul tanggungjawab yang sedikit berat pada ketika ini kerana ketinggalan 6-11 untuk set yang pertama. Tapi apa pun boleh berlaku Lan. Semalam ketika separuh akhir, keadaan lebih kurang sama berlaku ketika MPSJ menentang Gastep. Mereka berjaya mengejar dan akhirnya menang. Baik libasan kali ini. Amirul sekali lagi bertindak cemerlang. Setakat ini kawalan bola first ballnya agak baik. Jadi Yusaril harus mengubah sasaran dan cuba untuk mencari ruang di manakah kelemahan yang mudah untuk mendapatkan mata bagi regu MBSAC ini. Kali pertama Amirul menyertai KFC utusan adalah ketika beliau baru saja tamat belajar di sekolah sukan Seksyen 11.
Shah Alam ketika itu, dan bakatnya terus berkembang di sini. Keluar. Sayang sekali lagi buat MPSJ B. Mula dengan first ball yang kurang baik. Begitu juga dengan rejaman dari Safirul Nizam yang gagal menghadirkan mata sekaligus memberikan peluang buat MBSAC di depan dengan 13-6 pada ketika ini. Dal, adakah Mi juga sasarannya? Tidak kali ini, tersasar keluar. Cuba untuk memperbagaikan arah sasaran, tapi agak mendata servis dari Farid. Servis yang pertama dari 3 servis yang akan dilakukan ini. 13-7. Mudah dinaikkan kali ini oleh Fahmi. Antara yang agak jauh. Oh, placing yang baik dilakukan oleh Apit kanan MPSJ jauh ke sisi satu. Tidak terjangkau Farid Abdul Aziz untuk menyelamatkan bola. Tindakan yang baik, kredit harus diberikan kepada Safirul Nizam. Beliau sudah dapat mengagak di mana hadangan yang akan dilakukan oleh Amirul, dan sebabkan itu melakukan placing. 8-13, mereka mengejar. Mudah dinaikkan oleh Farid Abdul Aziz. Shot tetapi berjaya juga gulungan dilakukan oleh Amirul. Ini juga antara kelebihan Amirul. Beliau mampu untuk melakukan 2 teknik rejaman. Secara tidak langsung memberikan tekanan juga dan menyukakan sedikit apik kanan lawan untuk melakukan hadangan. Amirul Walaupun tidak tinggi kita lihat umpanan ini. Tapi dengan kepetasan serta pergerakannya, percaya menghadirkan mata penghujung, dan sekaligus MBSAC percaya menamatkan perlawanan set yang pertama dengan kemenangan yang mudah, 15-8 untuk mereka di depan. Jadi secara keseluruhannya bagi anda Musin, anda lihat kelebihan MBSAC ini untuk mereka menang dalam set pertama ialah mungkin disebabkan Farid, ataupun harus juga kita berikan kredit terhadap 2 pemain gandingan oleh Farid ini. Saya lihat nampaknya first ball yang baik daripada Farid sangat membantu kepada Hanif menyusun permainan. Dan kalau kita lihat servis-servis Yusairil juga nampaknya tidak begitu memberi tekanan kepada regu MBSA sendiri berbanding dengan servis yang dilakukan oleh Farid terhadap MBSA. Semasa temu bual yang kita lakukan bersama pengurus pasukan MBSA sebentar tadi, sebenarnya dia pun menyatakan bahawa sasaran MBSA 3 regu pada tahun ini bersama dengan regu MBSAC adalah ke final, kerana dia sendiri yakin barisan pemain yang dimiliki oleh MBSAC adalah antara yang terkuat di dalam negara ini buat masa ini. Dan ternyata mereka telah buktikan dalam set yang pertama dengan kemenangan 15-8. Namun dalam tempoh masa 13 minit saja Musin, namun cabaran belum lagi berakhir, kerana pastinya MPSJ B juga ingin bangkit. Jadi apa yang telah dipamerkan, apa yang telah kita saksikan, ternyata kesilapan serta kedudukan yang apa kita perhatikan inilah antara mata yang diberikan oleh pasukan MBSAC. Bukan hanya umpanan yang pada awalnya tidak konsisten dari Fahmi, tetapi juga Yusairil selaku tekong utama MPSJ B ini juga harus dipertingkatkan, terutamanya arah sasaran untuk mendapatkan mata-mata mudah. Sebaliknya buat Farid, beliau cemerlang setakat ini tekong utama MBSAC, kerana pada ketika mempunyai peluang, beliau menggunakan sebaik mungkin dengan berjaya menghadirkan mata, terutamanya arah sasaran ke arah sasaran 7, terutamanya ke arah apit kiri. MPSC B itu banyak menghadirkan mata. Selangkah sudah membezakan MBSA dan MPSJ dengan RM15,000 kan. Siapa yang akan pulang tersenyum, tertidur dalam keadaan riang pada malam ini akan ditentukan pada set yang kedua sebentar nanti. Saya rasa MPSJ juga perlu mempertingkatkan permainan kerana mereka turut disaksikan oleh bos besar mereka, itu Tuan YDP sendiri datang. Datuk sendiri datang untuk menyaksikan. Mereka perlu menunjukkan permainan yang lebih baik pada set yang kedua ini. Servis di tangan MPSJ nampaknya pada set yang kedua. Yusairil akan memulakan saingan 3 servis pertama set yang kedua.
Sudah dinaikkan oleh Hanif. Agak jauh. Kandas daripada Amirul. Terlalu jauh sebenarnya umpanan dari Hanif kepada Amirul. Walaupun tiada tekanan pada awalnya, namun kesilapan ini harus dielak. Sekiranya mereka harus kekal untuk berada pada kedudukan lebih selesa. Kita lihat. Jauh diberikan kepada Amirul. Drop masih lagi cuba dilakukan oleh Lau. Meskipun kali pertama tadi tidak menjadi. Blocking yang baik daripada Acong. Jadi dua mata awal berjaya. Pada awalnya Amirul kandas menerusi rejamannya. Namun kali kedua berjaya dilakukan rejaman ini. Tetapi ternyata Syafirul Nizam lebih bijak untuk membaca arah rejamannya. Tidak cukup tinggi lompatan serta rejaman dilakukan oleh Amirul. Memudahkan Syafirul Nizam untuk melakukan hadangan. Servis yang ketiga. Mencari kaki kiri Hanif. Setelah dua kali Lau meletakkan bola tu di tengah. Kali ini dia bijak. Dikala Hanif menjangkakan bola itu tidak ke arah sana. Tetapi tindakan ini mengundang mata yang ketiga pada MPSJ. Mampukah MPSJ mengheret permainan ke tie break lan? Jadi sasaran sebegitulah harus dilakukan oleh Yusairil Amir. Tekong MPSJ B sekiranya ingin mendapatkan mata-mata muda. Beliau tidak boleh menghalakan ke arah Tekong servis permulaannya. Jadi dengan dua drop pada awalnya tidaklah begitu baik, tetapi berjaya menghadirkan mata. Begitu juga dengan servis yang terakhir, servis yang ketiga tadi. Arah 7 kaki kiri Hanif. Berjaya mendapatkan 3 mata awal. Namun kini tumpuan kita ialah 3 servis yang pertama akan dilakukan oleh Farid. Keluar. Situasi berbeza dalam set yang kedua dapat kita perhatikan pada awalnya. Dia masih mencuba ke sasaran 3. 0-4 kedudukan sekarang. Adakah dia akan mengubah sasaran? Masih lagi di situ. Dinaikkan dengan baik oleh Yusairil. Baik libasan kali ini daripada Syafirul Nizam. Situasi yang sememangnya berbeza dari set yang pertama. Kini MPSJ B berada di depan dengan 5-0. Kali ini tindakan yang baik dibantu oleh Syafirul Nizam. Tidak lupa juga oleh Fahmi yang telah menghadirkan umpanan yang sangat selesa untuk Syafirul Nizam melakukan rejaman. 0-5 kedudukan sekarang. 2 PBT berjiran ini bersaing. Rebut 5,000. Slope yang baik daripada Dal. Tapi dinaikkan oleh Syafirul. Blocking yang tidak menjadi daripada Amirul. Bola melantun terkena bahunya. 6 mata pertama Jauh. berjaya diraih oleh regu MPSJ. First ball yang baik juga pada awalnya oleh Syafirul Nizam. Begitu juga dengan tindakan susulan dengan melakukan rejaman. Placing ke arah badan Amirul menghadirkan mata yang ke-6. Oh. Adil salah sebut saya rasa. Mungkin pengadil pun terpaku melihat dengan jarak mata yang agak jauh lan. Aksi yang ditampilkan oleh MPSJ ada peningkatan untuk set yang kedua ini. Oh. Cantik drop yang dilakukan oleh Syarif, tetapi sedikit saja kandas. Barulah berjaya mendapatkan mata yang pertama oleh regu MBSAC. Mungkin ini akan jadi turning point untuk pasukan MBSA. Syairil saya rasa dia akan terus mensasarkan kepada Hanif. Agak leka sedikit Farid kalau kita perhatikan dari first ball yang dilakukan. Agak leka walaupun servis dari Yusari tidaklah begitu laju. Beliau juga tersenyum dan mungkin menyedari kesilapan yang dilakukan sebentar tadi. Bola mendatar ke arah tepat ke kakinya, tetapi refleks yang agak lambat daripada Farid menyebabkan bola ke belakang. Baik kali ini. Keluar sedikit sahaja di tepi gelanggang. Corak permainan yang sememangnya berbeza
oleh regu MPSJ B ini berjaya meletakkan kedudukan mereka di depan setakat ini. Corak berserang seperti inilah harus dilakukan oleh MPSJ. Dan secara tidak langsung memberikan tekanan pula buat regu MPSJ C dalam set yang kedua ini. Setakat ni Dal belum lagi mengeluarkan sebarang buah dropnya. Masih lagi. Juga komunikasi yang kurang baik antara Fahmi dan juga Yusairil. Mungkin Fahmi lebih sepatutnya mengambil servis tadi kerana menggunakan kaki dominannya, kaki kanan. Tetapi Yusairil juga cuba untuk membantu. Masih di sasaran sama, tapi kali ini dapat dinaikkan. Blocking. Masih dalam permainan. Fahmi hantaran agak indah tapi berjaya dimatikan. Blocking yang tidak menjadi daripada Amirul. Sedikit terkeluar. Berikan mata yang seterusnya kepada MPSJB. Dua rejaman dari Syafirul Nizam barulah berjaya menghadirkan mata. Kali ini beliau mengalihkan arah rejamannya ke arah badan. Walaupun ada sentuhan tetapi bernasib baik kerana lantunannya keluar ke gelanggang. Memberikan keselesaan dengan 5 mata di depan. 8-3 setakat ini MPSJ B di depan. Baik. Itu antara senjata rahsia Farid Abdul Aziz. Bola slope yang akan jatuh di hadapan antara Apit kiri dan juga Tekong. Gerak gaya servis akan servis laju Musin. Tetapi bola itu tidak laju dan menjunam di depan gelanggang. Sememangnya suka dia agak. Dinaikkan Amirul mencari badan Syafirul. Lantun keluar. Merancakkan kembali persaingan mencari mata. MBSAC terus menapak mengejar mata yang dimiliki oleh MPSJB. Barulah boleh senyum sedikit Farid tadi. Menunjukkan bahawa sudah ada keyakinan dalam set yang kedua. Pada awalnya mereka ketinggalan dengan 6-0. Namun kini 5-8. Namun sayang buat Yusairil. Kerana servis yang dilakukan sebentar tadi keluar dan menghadirkan mata ke-6. Kedudukan yang sudah pun berbeza kali ini, Mohsin. Saya rasa dia masih mencuba sasaran 5 setelah kita lihat tadi beberapa kali cubaannya menjadi. Mungkin dia akan menukar kaedah sasaran selepas ini. Barangkali ini akan menuju ke arah kaki kiri Hanif ataupun bola drop, saya rasa Galan. Masih dalam permainan. Kali ini cantik. Bantuan yang diberikan oleh Amirul sememangnya berkesan buat MBSAC. Kepantasan oleh Amirul ini banyak membantu. Satu clear ball yang dilakukan oleh Amirul tadi menuju ke bahagian hujung gelanggang, menyebabkan Fahmi tidak bersedia untuk melakukan tackling dan mendekatkan lagi jurang mata di antara kedua-dua regu ini. Daripada tadi 6-0 kini 8-7. Tekanan memberikan persaingan yang lebih berat kepada MPSJ. Mereka tidak boleh lagi bermain dalam keadaan yang sama. Kita perhatikan masih dalam permainan. Amirul juga bertindak cukup baik. Placing yang baik. Selain daripada libasan seperti kita lihat tadi dan juga libas gulung yang dimiliki oleh Amirul, Amirul juga sebenarnya mampu melakukan aksi akrobatik untuk mengelirukan lawan. Dan ini selalunya dia akan lakukan ketika permainan berlangsung dalam temperamen yang agak mendesak. Jadi kedudukan buat pertama kali terikat 8 sama. MBSAC dan juga MPSJB. Naikkan oleh Syaril. Wah. Placing yang baik dilakukan oleh Acong. Walaupun jauh sedikit umpanan kepada Acong atau Syafirul Nizam, tetapi beliau masih berjaya untuk melakukan rejaman.
Nizam juga bernasib baik kerana hadangan Amirul sudah pun ke depan. Kerana ketinggian rejaman itu tidaklah begitu tinggi, tapi arah sasarannya harus kita berikan pujian. Masih mencari Fahmi. Oh, baik libasan yang dilakukan oleh Syafirul Nizam. Persaingan semakin sengit antara kedua-dua regu. Syafirul Nizam bertindak cemerlang setakat ini. Agak lambat blocking yang dilakukan oleh Amirul mengakibatkan bola melintasi di bahagian atas kakinya. Syairil akan melakukan servis. Untuk kali yang kedua dia mencuba drop yang tidak melepasi jaring. Tolakan yang mungkin tidak cukup kuat daripada Yusairil, bahkan bola hanya menerjah jaring dan memberi mata tambahan kepada MBSAC dan sekaligus semakin menghampiri jurang. Keadaan sekarang 9-10. Abang Hanif masih dalam permainan. Masih dalam permainan. Tandukan satu clearance yang dilakukan. Setting daripada Dal. Mati kali ini libasannya itu. Jaya juga. Satu aksi yang menarik ditampilkan oleh kedua-dua regu. Dengan recaman yang dilakukan oleh Amirul Syafiq berjaya diangkat oleh regu MPSCB 2 kali. Sebentar tadi rejaman yang pertama, tapi yang kedua, tapi yang kali ketiga inilah barulah berjaya menghadirkan mata yang ke-11, ke-10 oleh regu MBSAC untuk mengikat kedudukan. Dari 6-0 lan, sekarang 10 sama. Semakin mendebarkan, berbaki 5 mata. Namun mereka terikat. Kali servis akan dilakukan oleh Yusairil. Masih dalam permainan. Baik libasannya dilakukan oleh Amirul. Meskipun hantaran daripada Hanif jauh daripada belakang, dia melunaskan tugasannya sebagai killer untuk regu MBSAC. Kredit juga diberikan kepada Hanif kerana first ball pada awalnya tidak begitu baik, tapi beliau mampu untuk mengembalikan. Seterusnya memberikan umpanan kepada Amirul untuk menghadirkan mata ke-11 bagi regu MBSAC. Kini peluang terbuka kepada MBSA kerana Farid akan melakukan 3 servis. Kematangan permainan ketika ini akan membezakan kedua-dua regu. Mampukah Farid melakukan servis ace pada kali ini? Mudah dinaikkan oleh Fahmi. Hantaran kepada kandas daripada Syafirul Nizam. Itu tidak sepatutnya berlaku. Situasi yang sangat getir sebegini. Syafirul Nizam pula telah pun melakukan kesilapan. Terlalu menjunam. Beliau mungkin cuba untuk mengelak hadangan yang dilakukan oleh Amirul. Namun sekaligus menghukum regu MPSCB. Walaupun perbezaan 2 mata, namun penghujung set ini setiap mata adalah sangat penting. Dan kesilapan sebegitu tidak harus dilakukan. Pada 6-0 kini MBSA pula mendahului dengan 12-10. MPSJ tertekan dalam keadaan sekarang. Kalau kita perhatikan semula ulang tayang ini, ialah pada awal saingan set kedua, Syafirul Nizam bertindak cemerlang. pukulan-pukulan yang sebelum ini banyak mensasarkan kepada Amirul ketika melakukan hadangan lah. Jadi ternyata semakin mendebarkan untuk kita menanti siapa bakal menjadi juara untuk kategori terbuka. Kerana persaingan masih terbuka antara kedua-dua regu.
tidak kira MBSC maupun MBSCB. Namun situasi ini saya percaya ia sedikit memberikan tekanan kepada MBSCB. Bukan hanya ketinggalan 2 mata tetapi kesilapan terakhir sebenarnya tadi sebelum mereka berehat oleh Safirul Nizam. Secara tidak langsung moral pemain itu akan terganggu sedikit, Mohsin. Namun beliau harus cepat untuk kembali bangkit, memberikan fokus dalam baki set yang kedua ini. Betul kan? Untuk rekod MPSJ sebelum ni pernah layak sehingga ke peringkat separuh akhir KFC utusan edisi Pantai Timur. Setelah akhir 12-10 kedudukan sekarang. Farid Abdul Aziz slope sekali lagi tapi dibaca dengan baik oleh Fahmi. Hantaran kepada Syafirul. Jaya memperoleh mata sekaligus merapatkan kedudukan. 11-12 kedudukan sekarang. MPSJ pula yang mengejar. Kali ini Syafirul Nizam bangkit, menidakkan kesilapan yang telah dilakukan terdahulu. Peluang masih terbuka. Servis terakhir akan dilakukan, servis ketiga oleh Farid ataupun Dal. Banyak Farid membisikkan sesuatu kepada Hanif sebentar tadi. Saya rasa mungkin perubahan balingan akan dilakukan. Mungkin servis kali ini akan memberi sasaran yang lain pula. Drop yang cuba dilakukan tidak menjadi. Syafirul, wow, sudah dibaca dengan betul tetapi malangnya tidak berjaya dinaikkan oleh Farid Abdul Aziz. Kedudukan kembali terikat. Kali ini Syafirul Nizam melakukan placing mengalihkan arah rejamannya, berjaya. Walaupun kedudukan Farid sudah pun tepat, tetapi tindakan susulannya agak lambat, mengikat kedudukan kini 12-12. Servis kembali semula kepada Yusairil Tekong MPSCB. Dan kedudukan ini kelebihan sebenarnya berada pada MBSAC lan. Kerana servis akan dilakukan oleh MPSJB. Sekiranya servis ini berjaya dinaikkan dengan baik pasbolnya, maka risiko kepada MPSJB amat tinggi. Sudah dinaikkan oleh Farid Abdul Aziz. Hantaran oleh Hanif. Amirul. Dinaikkan. Fahmi. Dan mata seterusnya 13-12. Bacaan yang betul. Tackling yang baik dilakukan oleh Yusairil tadi. Tapping yang tidak sepatutnya dilakukan kerana Amirul harus lebih bijak untuk membaca permainan kerana Yusairil memang punya kekuatan. Beliau berani untuk bergerak ke depan. Tambahan pula kedudukan rejaman yang agak jauh, mudah untuk Tekong membaca tapping yang dilakukan oleh pihak kanan. Dan ternyata berhasil apabila Yusairil mudah mengangkat bola pertama, diikuti dengan umpanan Fahmi dan seterusnya. Safirul Nizam mengesahkan bahawa mata ke-13 mereka terlebih dahulu mencapainya untuk set yang kedua ini. Sepatutnya dalam keadaan ini Amirul tidak perlu mengambil risiko untuk melakukan tapping sebegitu kerana setakat perlawanan ini kita masih lihat Syafirul Nizam tidak berjaya melakukan blocking yang baik untuk setiap pukulan yang dilakukan oleh beliau. Tapi nampaknya Syafirul pula mengalami kecederaan. Mungkin landing tadi tidak berlangsung baik untuknya. Terhentak barangkali. Ini juga tidak baik untuk MPSJ yang sedang mendahului 13-12 lan. Kerana teknik rejaman Safirul Nizam juga banyak menggunakan pinggang ketika mendarat. Ini memberikan tekanan sedikit kepada mereka. Namun saya percaya Safirul Nizam masih mampu untuk meneruskan saingan. Kerana setiap regu tidak ada pemain simpanan. Itu dia. Barangkali mungkin perkiraannya di 15,000 mudah dibagi 3 lah. Jadi sebab itu masing-masing itu yang mereka sasar. Tak payah ada pemain simpanan dia kata. Kecederaan juga berlaku ketika kategori terbuka ni dan ketika di Paroi ada seorang pemain terpaksa dihantar ke hospital juga kerana landing yang tidak betul. Dari pasukan mana Mohsin? Daripada PDRM. Bersama regu tekong beliau adalah tekong bekas tekong negara Norman Nizam. Landing yang tidak betul ketika itu di peringkat keempat kalau saya tak silap dan menyebabkan regu PDRM terpaksa berputih mata kerana tiada pemain gantian yang sepatutnya untuk menggantikan beliau. Kerana bagi kejohanan ini minimum 3 pemain didaftarkan sudah boleh bertanding. Kita kembali memberikan tumpuan. Servis yang akan dilakukan oleh Yusairil. 13-12 MPSCB di depan dengan satu mata.
Sudah dinaikkan kali ini oleh Farid. Amirul. Sekali lagi dia melakukan kesilapan Lan. Ini yang sangat dibimbangi oleh mana-mana pengurus pasukan. Ketika keadaan genting, pemain melakukan kesilapan yang tidak sepatutnya. Jadi Amirul Syafiq, 2 kesilapan berturut-turut menghadirkan mata mudah buat MPSA B, dan kini mereka hanya menanti satu lagi mata untuk mengikat kedudukan. Jadi peluang masih terbuka kepada Yusairil terutamanya untuk melakukan servis yang ketiga. Mungkin apa yang dibisikkan oleh Saiful Nizam boleh mensasarkan kepada Amirul Syafiq kerana beliau berada dalam kedudukan. Namun kita akan lihat di manakah sasaran akan dilakukan oleh Yusairil Amir Yusof. Mungkin ke sasaran 2 atau sasaran 3 servis kali ini. Seperti kita jangka Lan. Betul Lan. Seperti yang kita jangka. Bola terus menuju ke arah Amirul yang dalam keadaan sangat tidak bersedia, tertekan dengan 2 libasan yang terkandas. Bijak tindakan Yusairil dalam menyelamatkan MPSJB layak untuk mengheret perlawanan ke set penentuan. Jadi kedudukan terikat satu sama. Set pertama MPSAC menang dengan 15-8, namun kali ini set yang kedua MPSJB bangkit untuk mengikat kedudukan 15-12, dan pastinya perhitungan berlanjutan ke set penentuan set ketiga. Jadi secara keseluruhannya setelah 2 set Mohsin, ada peningkatan dan juga kesilapan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh beberapa pemain, terutamanya apik kanan bagi regu MPSAC Mohsin. Banyak pendekatan taktikal yang dilakukan oleh MPSJ memberi kesan. Kita dapat lihat 6 mata diraih berturut-turut pada set yang kedua Lan. Tetapi segera dibaiki oleh MPSAC tadi. Namun nampaknya 3 mata yang dilepaskan oleh Amirul telah mengakibatkan petang ini kita berdepan dengan nasi tambah Lan. Set ketiga. Kerja lebih Mohsin. Kerja lebih kita petang ni. Kini masing-masing ternyata terbuka. Set yang ketiga inilah selepas ini penentuan untuk menjadi juara dalam kategori terbuka. Jadi MPSJB maupun MBSAC, sekiranya mereka ingin menang pada awal ini, tekanan serta serangan awal pun dilakukan, terutamanya Tekong, Farid maupun Yusairil, kerana perangan mereka sangat ditagih. Banyak pada set kedua ni pun servis Farid ataupun Dal kurang menyengat kan. Tidak menyumbangkan mata-mata mudah berbanding dengan set yang pertama. Mungkin kerana MPSJ telah bersedia untuk berdepan dengan servis. Dan kalau kita perasan tadi hanya satu saja servis ace daripada Farid ataupun Dal tadi, yang mana bola sulup itu telah jatuh di hadapan ketiga-tiga pemain MPSJ. Dan selepas itu nampaknya Farid hanya menggunakan kaedah servis yang sama pada sasaran 3 dan 5 saja, dan mudah dinaikkan semula first ballnya oleh ketiga-tiga pemain MPSJ. Dan saya percaya pada ketika ini keyakinan dan juga semangat pemain MPSJ meningkat. Jadi 21 minit untuk set yang kedua. MPSJB menang dengan 15-12. Dan kini set yang ketiga akan kembali semula kepada Farid akan memulakan saingan, iaitu Tekong MBSAC. 0-0 servis di tangan MBSAC. Naikkan dengan baik oleh Syairil. Jaya dimatikan dengan baik oleh Syafirul. Pukulan tunai namanya di situ Semakin bersemangat regu MPSJB, walaupun satu mata adalah mata yang sangat penting untuk set penentuan ini. Jadi permainan sepak takraw, walaupun sebagaimana anda nyatakan awal tadi, walaupun regu itu terutamanya Tekong akan melakukan servis, belum tentu memberikan kelebihan kepadanya. Hakikatnya semalam ketika separuh akhir MPSJ dan Gastep, mereka menang hanya dengan 17-16 pada set penentuan. Satu mata yang memisahkan antara RM2,500 ke RM15,000 kan. Hanya satu mata yang perlu ditempuhi oleh setiap pemain maupun regu yang bertanding. Namun ini merupakan servis yang kedua dan berjaya. Akhirnya dia kembali ke sasaran yang sepatutnya dilakukan oleh Farid, iaitu dengan mencari pit kiri MPSJ Fahmi
Bola laju menuju ke arah kaki kanan Fahmi. Mungkinkah Fahmi menjadi sasaran seterusnya Farid Abdul Aziz? Saya rasa itu adalah apa yang akan dilakukan oleh beliau. Masih lagi ke sasaran sama, tapi kali ini tidak bersedia. Masih dalam mainan Amirul. Lambat sedikit. Bantuan yang diberikan oleh Amirul, sayang. Walaupun berjaya diangkat oleh Farid. Apabila tandukan Syafirul Nizam itu berjaya diangkat tinggi oleh Farid, tetapi miscue ataupun kontak tidak tepat oleh Amirul Syafiq menyebabkan mata kedua berhasil buat regu MPSJB. Servis kembali ke tangan MPSJB. Yusairil akan melakukan servis. Adakah dia akan mencari kaki kanan Hanif? Keluar kata pengadil. Itulah yang tidak mahu dilakukan oleh Yusairil. Permulaan yang tidak baik, tapi masih berpeluang untuk memperbaikinya. Berbaki 2 servis yang akan dilakukan ini. Kedudukan Faridnya agak belakang sikit daripada bulatan, dan saya rasa sepatutnya dimanfaatkan oleh Yusairil. Kali ini cantik. Seperti yang kita katakan, sasaran kaki kanan Farid memangnya antara peluang yang harus dicari, kerana kaki kanan Farid bukan kaki dominannya. dan kalau kita lihat kedudukan Faridnya agak sedikit ke belakang, kerana dia menjangkakan yang Yusairil memang akan hanya menggunakan servis-servis laju. Kalaulah Yusairil secara tiba-tiba melakukan servis drop, saya rasa ini akan memberi tekanan teruk untuk MBSA. Baik, kali ini dinaikkan oleh Hanif. Amirul sempurna libasannya kali ini. Masih berkeyakinan Amirul untuk melakukan rejaman. Bukan tarikat. Hanif yang hanya menggunakan kukura kaki untuk melakukan setting. Kembali semula buat kali kedua. 3 servis yang akan dilakukan oleh Farid. Kedudukan 3 sama. Servis di tangan MBSAC. Baik, kali ini masih di sasaran samalah. Dia mensasarkan kaki kanan Fahmi. Sudah 2 kali dalam set ini Fahmi menjadi mangsa servis Farid Abdul Aziz. Dan kelajuan servis Farid tadi menyukakan sedikit Fahmi, walaupun ada tindakan, tetapi lambat sedikit pergerakan untuk melakukan first ball. Menghadirkan mata tambahan, 1 tambahan menjadikan 4-3. MBSAC di depan. Cuba kesasaran yang sama juga, tetapi kali ini Fahmi diselamatkan oleh jaring. Lega seketika, namun masih berpeluang oleh Farid kerana ada 1 lagi servis. Jadi Farid juga ada tekanan sebenarnya untuk melakukan servis, terutamanya tambahan kedudukan mereka terikat 4 sama. 2 kali berturut-turut nampaknya. Jarang perkara ini berlaku kepada Farid Abdul Aziz ataupun Dal melakukan 2 servis tersangkut. Jadi kedudukan ini serta pergerakan apa yang dilakukan oleh Farid memberikan gambaran bahawa beliau berada dalam situasi tertekan, dan Yusairil terutamanya Taekwondo MPSJB harus menggunakan peluang pada awal set yang ketiga ini untuk menghadirkan mata melalui servis yang akan dilakukan. Dinaikkan dengan baik oleh Hanif. Terang pada Amirul. Blocking yang tidak menjadi daripada Chong. Peringkat 5 sama sekarang. Kedua-dua regu perlu mengurangkan kesilapan, utamanya unforced error. Wow, maju bola tu sebenarnya, Lan. Sayang keluar.
lalu mendata. Arah sasarannya betul, tetapi mungkin pergerakan badannya. Kerana untuk mencari sasaran 5 maupun 7, Yusaril harus membawa pergerakan badannya sekali untuk menghadirkan sasaran yang tepat. Tetapi jadi juga harus kita berikan kepada Yusaril kerana cubaan beliau berani untuk mencuba. Namun beliau masih mempunyai satu lagi servis yang ketiga. 5-6 kedudukan sekarang. MPSJ. Servis yang ketiga. Dinaikkan dengan baik oleh Farid Abdul Aziz. Amirul. Baik kali ini. Amirul Syafiq melonjak tinggi untuk melakukan rejaman dan mengelak dari terkena hadangan Syafirul Nizam. Tambahan pula umpanan dari Hanif juga sememangnya memberikan keselesaan untuk Amirul melakukan rejaman. Tinggi lonjakan dilakukan oleh Amirul. Bacaan yang betul telah dibuat oleh Fahmi, tapi sayangnya tackling menggunakan kepala oleh Fahmi tidak menjadi. Tersasar ke sudut kanan gelanggang. 7-5 sekarang. Servis Farid Abdul Aziz. Dinaikkan dengan mudah. Baik hadangan Amirul kali ini. Bacaan yang betul. Mengikut lonjakan Hafid kanan MPSJ. Memberikan mata kelapan kepada MBSAC. Dan sekaligus pertukaran gelanggang berlaku. Amirul sudah dapat mengagak kerana itulah antara sasaran yang kerap kali dilakukan oleh Syafirul Nizam. Sama ada bahagian kiri ataupun placing yang akan dilakukan. Tetapi agakan sebentar tadi tepat untuk menghadirkan mata yang kelapan bagi MBSAC. Dan Amirul melonjak agak lewat kan, menyebabkan bola itu tepat ke kakinya. Baik kali ini dinaikkan Fahmi hantaran kepada Syafirul. Kena badan. Sayang. Nizam mengubah arah rejamannya ke arah badan Amirul Syafiq. Itu juga antara peranan Apik Kiri kan untuk menyusun permainan. Setelah melihat dia dihadang beberapa kali. Bagus tindakan Fahmi kali ini menyusun permainan. Sekali lagi. Bijak tindakan Syafirul kali ini. Bola diletakkan di bahagian belakang badan Amirul. Placing yang tepat. Dan Farid Abdul Aziz pula tidak bergerak ke arah sebelah kanan gelanggang untuk melakukan tackling. Yang penting ialah yakin. Itulah yang difikirkan oleh Syafirul Nizam ketika melakukan rejaman. Apapun yang berlaku, beliau harus melakukan rejaman. Dan ternyata hadangan Amirul pada ketika awal set yang ketiga tidak menghalang beliau untuk kembali dan juga yakin untuk melakukan rejaman yang berikutnya. Bola kaki kiri Amirul berjaya disudahkan dengan baik oleh Amirul. Tindakan Yusaril mencari kaki kiri Amirul tadi sebenarnya adalah satu tindakan yang betul, tetapi Amirul bertindak pantas untuk menaikkan bola yang pertama tadi. Dan pula Hanif juga memberikan umpanan yang agak baik kepada Amirul Syafiq. Kerana kalau diperhatikan Amirul Syafiq, sekiranya umpanan baik, beliau jarang untuk melakukan kesilapan. Ujian juga harus berikan kepada Yusaril kerana arah sasaran servis sebentar tadi menyukarkan Farid. Bukan hanya kaki kanannya tetapi tidak ada pergerakan. Farid sepatutnya bergerak satu langkah untuk melakukan first ball. Mungkin dia tidak menyangka bola itu akan masuk ke sisi kiri Amirul. Dan agak jauh daripada jangkauan kakinya. Ini mengundang mata untuk MPSJ. B merapatkan 8-9 kedudukan sekarang. Masih di sasaran sama tapi sangkut. Kandas di jaring harus dielak oleh Yusaril. Tetapi cubaan telah pun dilakukan. Namun kedudukan
MPSJB masih ketinggalan dengan 2 mata. Jadi peluang pada MBSAC pula kali ini, kerana 3 servis akan dilakukan oleh Farid.